kawasan-kawasan yang betul-betul tidak dapat kita sampai dengan liputan sedia ada, kita akan guna pakai satelit, yang mana ianya akan disediakan insyaAllah pada bulan 10 tahun ni. Yang ketiga adalah untuk kita menyediakan cara untuk orang luar bandar mengguna pakai teknologi. Di sini kita mengguna pakai pusat internet community. Kita ada 873 dan tak lama lagi akan meningkat hingga menjadi 910. Dan yang keempat adalah untuk membantu mereka-mereka yang tidak berkemampuan untuk mendapat peranti, dan di sinilah kita ada program crowdsourcing yang kita mohon kepada rakyat Malaysia untuk memberi melalui program My Baik Hati untuk kita membantu mereka-mereka yang tidak berkemampuan. Baiklah. Kalau kita ikutkan jendela telah pun mungkin beberapa bulan ataupun hampir setahun kita telah laksanakan jendela. Jadi bagaimanakah kemajuan semasa yang telah dicapai berbanding dengan suku tahun pertama yang lalu? Sebenarnya jendela ni belum lagi sampai setahun, barulah 6 bulan lebih sikit. Jadi sebenarnya kita memang banyak kita melaksanakan usaha-usaha, dan buat masa ni kita telah pun mengeluarkan laporan suku kedua, ya, bukan suku kedua untuk tahun pertama, tapi suku kedua fasa pertama, di mana kita dapati pencapaian untuk suku kedua ni alhamdulillah memang baik, semuanya telah melebihi sasaran yang kita telah tetapkan. Ini hasil usaha gigih daripada pihak-pihak pembekal perkhidmatan. Jadi apakah sorotan utama dalam laporan suku tahun kedua Pelan Jendela yang dikeluarkan itu? Sorotan yang kita yang boleh yang telah dipaparkan, yang boleh kita dapat melalui jendela.my untuk orang awam. Satu adalah liputan dari segi jumlah bilangan premis yang telah dilalui oleh Gentian Optik. Kedua, menara baru yang telah dibangunkan. Yang ketiga, menara yang telah dinaikkan taraf. Seterusnya, kita juga menyediakan makluman tentang penutupan rangkaian 3G. Dan akhir sekali, kita juga memberi sedikit sebanyak pengetahuan tentang bagaimana kita mengatasi isu-isu aduan dan juga isu-isu untuk melaksanakan pelaburan di peringkat negeri kerana terdapat kos-kos yang perlu kita perbaiki. Jadi apabila kita melihat jendela ni kan dan juga rangka kerja My Digital ini, kita dapat lihat jugalah apabila mungkin ada sedikit perbezaan antara kualiti perkhidmatan di bandar dan juga di luar bandar. Jadi apakah harapan Pelan Jendela untuk berikan kepada golongan luar bandar supaya sekurang-kurangnya kalau tak jauh dia boleh merapatkan jurang orang kata kemajuan teknologi di bandar itu sendiri? InsyaAllah memang itulah kata objektif utama jendela adalah untuk memastikan kualiti perkhidmatan baik di bandar ataupun di luar bandar perlu serata. Ya, bukan nak kata cukup-cukup aja, tak, kita akan meningkatkan. Jadi buat masa ni kita memberi fokus untuk menambah baik liputan dahulu, dan insyaAllah kita akan meningkatkan kualiti perkhidmatan. Bila kita kata kualiti itu adalah kelajuan internet yang akan didapati oleh orang sama ada di bandar atau di luar bandar mengikut teknologi yang dilanggani. Jadi untuk fasa seterusnya, apa yang kita boleh jangkakan daripada pelaksanaan jendela ini? InsyaAllah kalau kita lihat untuk langkah seterusnya, kita akan membuat laporan setiap suku. Untuk tahun 2021 ni, kita telah menetapkan sasaran iaitu bilangan premis yang akan dilalui oleh Gentian Optik adalah sejumlah 1.2 juta. Peningkatan bilangan menara baru di kawasan komersial 193, dan kita akan memulakan usaha untuk meningkatkan bilangan menara baru di kawasan luar bandar. InsyaAllah pada suku keempat tahun ini kita telah mengenal pasti 1,661 lokasi, dan tender telah pun tutup dan sedang dibuat evaluasinya. Dan yang seterusnya adalah untuk
melihatkan perkhidmatan satelit bagi tempat-tempat pendalaman. Kita telah mengenal pasti 839 lokasi dan tendernya juga telah pun tutup dan insya-Allah kita akan menjadikan perkhidmatan tu bermula pada bulan 10 tahun ini. Jadi banyaklah kita kata sasaran yang perlu kita pastikan dilaksanakan untuk tahun ini. Antara yang menjadi tumpuan juga doktor adalah macam mana pelaksanaan teknologi 5G yang mana kita tunggulah semua bagaimana kerana ia boleh mempercepatkan apa sahaja yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kita berehat seketika doktor, kita layan lagu ini dulu daripada Wan bunyi gitar dan selepas itu kita akan bercakap mengenai teknologi 5G dalam rangka kerja My Digital ini. Gadis centruna, mari cari teman gembira, gitar solo dan melodi, ikut tempo, kau menari, sila adik, sila cik abang, marilah kita berdendang, irama gembira, hati jadi riang. Gadis centruna, mari cari teman gembira, gitar solo dan melodi, ikut tempo, kau menari, sila adik, sila cik abang, marilah kita berdendang, irama gembira, hati jadi riang. Ya, kembali mendengarkan Nasional 10.2 dan sekarang kita berbincang mengenai My Digital, pembangkit ekosistem digital negara. Bersama dengan saya di talian masih lagi Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, iaitu Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dan Multimedia Malaysia, MCMC. Jadi doktor, kita sambung perbincangan kita. Tadi kita tinggalkan dari segi sedikit tentang introduction mengenai teknologi 5G. Jadi mungkinlah sehingga sekarang selepas jendela dilancarkan dan juga rangka kerja telah pun dilaksanakan, di mana status quo kita terhadap pelaksanaan teknologi 5G di Malaysia? Buat masa ni, kalau saya boleh imbaskan kembali, pada 19 Februari, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan iaitu pelaksanaan 5G ini akan dilaksanakan oleh syarikat milik penuh kerajaan atau SPV, Special Purpose Vehicle, yang namanya adalah Digital National Berhad. Syarikat itu telah pun ditubuhkan, ianya telah pun dilantik lembaga pengarah serta ketua pegawai eksekutifnya, dan saya difahamkan tender pun telah pun dikeluarkan, tak silap saya minggu lepas,
Dan buat masa ni pembida-pembida tu perlu menghasilkan dan memberi dokumen kepada pihak DNB untuk dibuat evaluasi. Jadi insya-Allah saya rasa dalam suku ketiga selewat-lewatnya awal suku ketiga kita akan lihat siapakah pembida yang akan dipilih dan seterusnya akan dilaksanalah pelaksanaan pembangunan rangkaian tersebut yang mana disasarkan pada penghujung tahun ini ianya akan boleh diguna pakai secara komersial oleh orang ramai dan juga industri. Jadi mungkinlah di kesempatan ini kan ada yang masih lagi tak faham tentang kepentingan teknologi 5G berbanding dengan apa yang kita dah pakai sekarang iaitu teknologi 4G dan 3G. Mungkin doktor boleh cerahkan sedikitlah pemahaman kepada semua pendengar Nasional FM kenapa kita perlu beralih arah ke teknologi 5G. Boleh. Ialah saya bagi satu analogi yang kita biasa yang kita biasa lihat jalan raya. Ya. Kalau jalan raya satu kata lane saja, maka kalau banyak kereta padatlah jadinya. Ya. Dan bila kita tambahkan ke lebuh raya dua lane ataupun lebuh raya 3 lane, maka kebolehan untuk jumlah kereta lalu dengan lebih laju akan meningkat. Jadi sama juga untuk rangkaian telekomunikasi ini kita ada 1G, 2G, 3G, 4G dan kini 5G. Jadi kalau kita ibaratkan ianya sebagai jalan raya, maka 5G ni 5 lane lah. Jadi bila 5 lane tu banyaklah kereta boleh lalu dan banyaklah kereta yang lalu tu boleh lalu dengan lebih laju. Jadi itu yang sebabnya kita sentiasa perlu meningkatkan kapasiti sesuatu rangkaian. Buat masa ni kita sedang memperkasakan rangkaian 4G, iaitu rangkaian yang boleh diibaratkan mempunyai 4 lane. Sebelum kita ada rangkaian 5G yang boleh diibaratkan mempunyai 5 lane. Perbezaannya adalah kelajuan, ya, macam yang Wan kata tadi, kelajuan 5G itu memang lebih laju, tetapi bila kita kata laju, kita sebagai pengguna mungkin tak merasainya. Sebab kalau kita tengok video, kalau video tu 1 jam lah namanya video kita tengok. Betul. Ya? Takkan berubah. Tetapi berapa cepat kita boleh memuat turunkan video tu, itu mungkin lebih laju pada apabila kita menggunakan pakai rangkaian 5G. Jadi bermakna kalau dari segi pengguna lah, adakah kita pengguna kena menukar kita punya device telefon ataupun tablet ataupun apa sahaja peranti elektronik kita yang boleh menampung teknologi 5G? Maksudnya teknologi 3G, 4G semua, kalau telefon tu masih lagi teknologi 3G, 4G dah tak boleh pakai ke macam mana? Memang kita kena ubah peranti kita. Okey, kalau telefon kita kena ubah untuk menggunakan pakai telefon yang boleh berkomunikasi dengan rangkaian 5G, ya. Jadi buat masa ni memanglah peralatan tu agak mahal sikit, ya. Tetapi lama kelamaan harga tu akan turun. Jadi buat masa ni kita lihat penggunaan 5G ni lebih tertumpu pada pihak industri berbanding dengan pengguna biasa, ya. Tetapi siapa-siapa yang guna pakai itu boleh, tapi kena fahamlah peralatan nak bayar pun agak tinggi sikitlah, ya. Tapi tak apa, masih boleh support teknologi 4G, ada device dia masih lagi murah lah. Jadi kalau kita lihat juga doktor, pada Majlis Pelancaran My Digital dan Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin ada menyatakan bahawa rakyat Malaysia dijangka akan dapat menikmati teknologi 5G ini secara berperingkat menjelang hujung tahun 2021. Bermakna hujung tahun inilah. Jadi sudah ada tempat yang dah dilengkapi dengan teknologi 5G ataupun bagaimana di Malaysia sekarang? Ia akan dibangunkan, ya, dan elemen-elemen rangkaian tu memang sedia ada, tetapi peralatan tu untuk 5G belum masuk lagi, ya. Maksud saya peralatan rangkaian, dan ianya akan mula dimasukkan selepas pengumuman siapakah yang akan mendapat tender daripada pihak syarikat Digital Nasional Berhad pada suku ketiga nanti. Maka pembangunan rangkaian akan dimulakan pada suku ketiga untuk disediakan perkhidmatan di tempat-tempat yang terpilih terdahulu pada penghujung tahun ini.
Jadi melalui pelaksanaan pelan jendela seperti mana yang telah kita bincangkan tadi, ia juga akan membantu mempercepatkan pelaksanaan 5G di Malaysia. Jadi 5G ini dia sangat penting. Ia boleh menjadi game changer kepada sektor ekonomi di Malaysia. Jadi game changer itu bagaimana sifatnya dan adakah ia boleh bersifat menarik pelabur asing ataupun bagaimana? Doktor. Dia ada dua. Game changer ni kalau kita lihat daripada kanta pelabur asing, pelabur asing akan datang ke sesuatu negara yang mempunyai keupayaan untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang terkini. Ya, jadi kita akan lihat syarikat-syarikat teknologi gergasi itu mereka akan datang ke Malaysia dan juga syarikat-syarikat yang berasaskan teknologi akan melabur di Malaysia. Itu penting. Ya, kalau tidak kita tidak akan dapat memberi nilai tambah kepada pelabur. Kalau setakat tenaga kerja yang murah, saya rasa banyak negara-negara lain seperti Vietnam dan sebagainya mempunyai tenaga kerja yang lebih murah dari kita, ya, dan maka kita kena memberi nilai tambah yang baru. Jadi teknologi ini penting. Nombor dua adalah gaya hidup kita sendiri. Dengan adanya 5G, cara hidup kita juga akan berubah. Contohnya bertugas dari rumah. Tak ada masalah. Kena ada dengan rangkaian yang lebih elok, baik liputan gentian fiber yang lebih dan juga 5G bila digabungkan, memang kita ni serupa macam tengok cerita Star Trek lah. Semuanya tepuk-tepuk kita boleh bercakap dekat skrin tu. Samalah macam sekarang pun saya boleh bercakap menggunakan pakai rangkaian saja tanpa perlu ke konti. Ya. Jadi inilah cara hidup baru dan di sini produktiviti kita juga akan meningkat, dan bila produktiviti kita meningkat, kebolehan kita untuk meningkatkan pendapatan kita sendiri juga akan meningkat. Itulah kesan daripada teknologi kepada negara dan juga kita sebagai rakyat Malaysia. Cuma cabarannya itulah macam saya kata tadi, dari segi geografi masyarakat, geografi kawasan di Malaysia yang berbukit di luar bandar juga itu, bagaimana untuk kita rapatkan jurang itu, Doktor? Sekurang-kurangnya kalau di luar bandar itu tidak ketinggalan jauh daripada apa yang dirasai oleh kita yang berada di bandar ini. Itu sebab saya maklumkan tadi jendela tu penting, ya, sebab liputan 4G tu kita kena pastikan 100%. Ya, bila 100%, perbezaan antara 4G dengan 5G tidaklah begitu ketara. Ya, jadi rakan-rakan semua kalau nak bertugas di luar bandar masih lagi boleh bertugas macam senario yang saya ceritakan tadi juga dengan adanya 4G. Ya, jadi janganlah kita ingat 5G dengan 4G tu beza dia macam 1G dengan 3G. Tidak. Sebenarnya 5G ni lebih kepada industri, kepentingan untuk perhubungan antara mesin dengan mesin, lebih daripada perhubungan antara manusia dengan manusia. Baiklah. Kita dah dapatkan pencerahan mengenai teknologi 5G, jendela dan juga My Digital ini. Satu lagi kempen yang telah pun dilancarkan adalah untuk mendapatkan jurang digital adalah kempen My Baik Hati. Jadi boleh Doktor perincikan mengenai kempen My Baik Hati dan bagaimanakah masyarakat boleh terlibat sama untuk menjayakan kempen ini, Doktor? Kita tahu yang terdapat golongan-golongan yang tidak mempunyai kebolehan untuk membeli peralatan, ya. Jadi dan kita juga tahu terdapat segolongan daripada kita yang kerap menukar peralatan juga. Daripada peralatan tu dibuang ataupun ditinggalkan begitu saja, kami rasa peralatan tu boleh diguna pakai dengan baik melalui satu program. Dan program tu adalah apa kempen yang kita panggil kempen My Baik Hati. Ya. Jadi orang Melaka kata kena baik hati lah ya. Jadi konsep dia adalah crowdsourcing, di mana kita sebagai kita boleh memberi peralatan tersebut untuk dikumpulkan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi yang bersama dalam kempen tersebut, iaitu Telkom,
Digi, Maxis, U-Mobile, Telekom dan juga Time. Ya. Dan kita juga memohon dan berharap agar mungkin syarikat perkhidmatan lain juga akan bersama. Buat masa ini terdapat 6 syarikat telekomunikasi yang bersama dalam kempen tersebut. Dan cara kita boleh memberi ataupun menderma peralatan tu adalah melalui outlet-outlet pembekal ni, ya, kadang-kadang kedai Maxis ke, kedai Digi ke, kedai U-Mobile dan sebagainya. Mereka akan menerima peranti tersebut dan peranti itu akan dibersihkan dan akan refurbish ataupun ditingkatkan balik operasi peranti tersebut, dan seterusnya akan dipanjangkan kepada mereka yang perlu mendapatkan peranti tersebut. Ya, antara salurannya adalah melalui pusat internet komuniti di luar bandar dan juga di dalam bandar, dan ada juga di kedai-kedai pembekal perkhidmatan yang terpilih. Ya, dan program ini adalah selama 12 bulan buat sementara ini. Okey, baiklah. Mungkin minit-minit terakhir ini, Doktor ada kata-kata terakhir untuk Doktor pesan kepada seluruh pendengar, dan juga mungkin kalau yang nak tahu tentang maklumat lebih lanjut tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini, My Digital, kempen My Baik Hati, mungkin ada laman sesawang Facebook yang boleh dicapai oleh pendengar? Boleh, Luan. Boleh masuk terus ke sesawang mcmc.gov.my, okey, dan bolehlah melayari di sana untuk mendapatkan maklumat-makluman yang ini, dan kita juga ada pautan-pautan ke laman sesawang yang lain untuk mendapatkan makluman-makluman yang berkaitan seperti My Digital. Ya. Dan akhir sekali saya harap bila kita meningkatkan perkhidmatan melalui liputan dan juga kualiti, saya harap pengguna-pengguna bagilah maklum balas kepada kami, kerana saya pasti kalau tanpa maklum balas kita tak tahu apa yang berlaku di lapangan dengan sebaik-baiknya. Dan jadi kita boleh salurkan kepada aduan @skmm ataupun mana-mana aset-aset digital seperti Facebook, Twitter, Facebook ataupun Instagram kami dan sebagainya. Guna pakai itu untuk memberi maklum balas. InsyaAllah kami akan melihat dan cuba memperbaiki mana yang kita boleh dalam masa yang terdekat. InsyaAllah. Itu dia. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC, memberi pencerahan kepada kita semua My Digital, pemangkin ekosistem digital negara melalui slot Alpha 10.2. Jom layan lagu ini daripada Tok Key, Joget Menyanyi.